Bagi bahasa dan kesusasteraan, sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu, masyarakat Melayu menggunakan kawi, tulisan kawi iaitu tulisan Jawa kuno dan mencampaikan cerita-cerita teladan melalui cerita rakyat dan cerita lisan. Dan selepas kedatangan Islam, pengaruh Islam yang paling ketara ialah tulisan Jawi. Sebelum tulisan Jawi ini digunakan, beberapa tulisan lain telah digunakan seperti tulisan Palava, Kawi, Jawa kuno, Sunda kuno, Batak dan juga Rencong. Kedatangan Islam di tanah Melayu turut memperkenalkan huruf Arab dan ini dengan mudahnya telah diterima oleh orang Melayu setelah dibuat penyesuaian dengan tulisan Melayu. Tulisan ini dikenali sebagai tulisan Jawi, kemudiannya telah menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan. Melalui tulisan Jawi ini, banyak juga cerita-cerita seperti hikayat Nabi dan cerita para sahabat yang telah datang ke tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Seterusnya ialah pendidikan formal. Sistem pendidikan formal telah menjadi lebih teratur dan sistematik selepas kedatangan Islam. Ianya terbuka kepada semua golongan masyarakat dan diajar oleh alim ulama yang disanjung dan dihormati. Antara pengajarannya ialah Al-Quran, fiqh, sejarah dan lain-lain. Pendidikan ini menyentuh perkara berkaitan dengan rukun Islam seperti solat, zakat, puasa dan haji. Pendakwah mengubah suai tradisi supaya sejajar dengan Islam. Dengan ini muncullah institusi-institusi pendidikan seperti pondok, madrasah, masjid, surau dan istana sebagai tempat mengajar. Pendidikan secara formal juga telah mewujudkan pelbagai kurikulum baharu seperti bahasa Arab, ilmu sains dan ilmu hisab. Seterusnya, pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal atau asuhan yang berlaku dalam institusi keluarga. Pendidikan tidak formal masih diamalkan oleh masyarakat Melayu hingga ke hari ini. Berlaku pada peringkat keluarga dan penekanannya adalah terhadap pengajaran nilai-nilai moral serta pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian. Melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian, kanak-kanak mempelajari kemahiran daripada ibu bapa menerusi pemerhatian dan latihan seperti dalam bidang pertanian, perikanan, kraft tangan atau pertukangan. Ibu bapa juga mengajar anak-anak tentang hal-hal perhubungan antara agama, kelakuan dan adat rasam, sikap sopan santun, cara berkawan dan menjaga maruah. Melalui cerita-cerita lisan, menerapkan nilai-nilai budaya yang murni melalui cerita binatang dan cerita jenaka. Pendidikan melalui kaedah bercerita merupakan kaedah yang paling berkesan dan paling digemari kanak-kanak. Selain itu, kedatangan Islam telah memainkan peranan yang amat besar terhadap gaya hidup. Kesan yang paling ketara kepada masyarakat Melayu Melaka ialah kesan Islam terhadap sistem hidup orang Melayu secara keseluruhannya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional, kesan ajaran Islam itu dapat dilihat dari segi hubungan antara individu dan ibu bapa dan orang yang lebih tua hendaklah dihormati. Pengaruh Islam terhadap ekonomi pula diterajui oleh orang Melayu dan dikaitkan dengan perdagangan, pentadbiran negara dan perkembangan Islam. Kesannya bukan saja terdapat dalam sosial budaya, malah terdapat dalam pelbagai aspek kegiatan ekonomi. Pengaruh Islam terhadap perdagangan disebabkan persaranan Islam iaitu untuk mencari sumber rezeki yang besar. Nabi Muhammad SAW sendiri terbabit secara langsung dalam aktiviti ini sewaktu hayat baginda. Untuk mata wang pula, pengurusan mata wang sebagai perantaraan nilai barangan secara langsung memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. Terdapat mata wang timah pada zaman Melaka yang berbentuk bulat dan beratnya ialah 1 kati 8 tahil. Nama sultan yang memerintah serta tarikh Islam dicatat pada mata wang tersebut. Di Johor pula, terdapat mata wang yang diperbuat daripada timah dan dikenali sebagai wang katun. Dan seterusnya, kesenian. Kesenian berasal daripada perkataan seni yang bermakna suatu yang indah pada penciptanya dan kepada yang melihatnya. Keindahan ini dapat dilihat daripada berbagai jenis seni. Sebagai contoh, seni halus, seni rupa, seni tekstil dan seni tampak. Sebelum kedatangan Islam, seni bina di Malaysia dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha seperti seni bina candi dan seni bina arca di Lembah Bujang. Selepas kedatangan Islam, seni bina telah berubah dan contoh seni bina yang dapat kita lihat dipengaruhi oleh Islam adalah masjid yang terdapat ciri-ciri khas seperti mihrab, mimbar, telaga, bumbung. Contohnya, Masjid Kampung Laut di Kelantan dan Masjid Tangkira di Melaka. Istana Raja pula dilengkapi dengan balai rum, tempat bersemayam, balai istiadat, contohnya di Istana Melaka. Dan seni ukirnya pula telah berubah.
daripada bermotifkan fauna seperti burung-burung, binatang kepada flora dan geometri. Seni khat atau kaligrafi digunakan sebagai hiasan di masjid dan madrasah, batu nisan, tembikar atau mata wang. Rumah pula sama seperti istana telah menggunakan seni ukiran seperti ukiran tumbuhan dan geometri. Seni persembahan merangkumi tarian muzik, nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan, berkhatan dan upacara bersifat keagamaan pula telah dipengaruhi daripada menggunakan serunai kepada gendang, bonang, gamelan dan sebagainya. Tarian juga telah dipengaruhi oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus di Perak, tarian inang di Istana Melaka, Nazam.